Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua followers Facebook JPW Johor yang sudi pagi ini bersama-sama kita dalam sesi Facebook Live. Mari sama-sama kita kongsikan pautan sesi Facebook Live ini ke rakan-rakan agar semua mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita kongsikan pada pagi ini. Untuk semua followers, jangan lupa untuk klik link kehadiran yang akan diberikan sebentar lagi untuk klaim sijil anda. Okay, bersama kita pagi ini Encik Muhammad Saiful Lizan, pensyarah kaunseling IPG Temenggong Ibrahim yang akan berkongsikan topik berkenaan apa itu imposter syndrome. Imposter syndrome merupakan satu fenomena di mana seseorang individu yang meragui kemampuan diri mereka. Mereka kurang keyakinan dalam melakukan sesuatu perkara. Tanpa saya melengahkan masa lagi, dipersilakan Cik Saiful Lizan untuk teruskan sesi kita pada pagi ini. Baik, terima kasih Cik Syairah selaku pengacara pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati para penonton, alhamdulillah pada pagi ini kita akan dapat sama-sama berhimpun di arena webinar ini untuk mengikuti satu slot perkongsian bersama berkenaan satu tajuk yang mungkin kita tidak pernah dengar, yang bertajuk apa itu imposter syndrome. Jadi sebenarnya kalau setakat stres, anxiety, depression kita biasa dengar. Tetapi imposter syndrome ni apa dia? Mungkin satu ilmu baru agaknya yang mungkin kita boleh kongsi bersama, dan mungkin juga ada antara anda di sana yang telah mengetahuinya. Mungkin kita boleh kongsi bersama sebentar lagi ya. Baik, jadi kita lihat dulu definisi apa itu sebenarnya imposter syndrome. Imposter syndrome merupakan satu kepercayaan yang mengatakan bahawa anda kurang berkemampuan berbanding individu lain di sekeliling anda. Pernah tak anda terasa ataupun percaya bahawa anda amat tidak berkemampuan berbanding dengan orang lain di sekeliling anda? Pernah tak anda rasa macam itu? Itu satu. Yang kedua, percaya bahawa setiap kejayaan yang anda perolehi adalah sebabkan nasib baik. Kalau anda berjaya pun, anda akan menganggap itu sebagai nasib baik saja. Dan ada sebab-sebab luaran yang menjadikan anda berjaya. Bukan sebab usaha anda, bukan sebab bakat anda tak fikir itu semua. Yang anda tahu, anda berjaya sebab orang lain atau sebab perkara lain, dan sebab nasib baik. Nasib baik, laku berjaya, nasib, semuanya nasib. Jadi sekiranya anda ada ciri-ciri itu, maka mungkin anda juga termasuk dalam kategori orang yang ada imposter syndrome. Kalau anda lihat dekat sini, bagaimana cara orang yang ada imposter syndrome ini berfikir? Kalau anda lihat my own knowledge skills yang sebelah kiri ni, kecil. Other people's knowledge and skills itu lebih besar. Jadi anda melihat kebolehan orang lain, pengetahuan dan kemahiran orang lain itu lebih besar daripada kemahiran kita sendiri. Walaupun kita berada di tangga yang teratas berbanding mereka, tapi kita tetap rasa kecil. Rasa rendah diri yang tidak bertempat. Tetapi sebenarnya keadaan yang sebenarnya adalah my own knowledge skills and skills ni, other people knowledge and skills ini adalah sama sebenarnya. Tapi kita ada satu persepsi yang salah tentang diri kita, bahawa kita agak jauh kemampuan kita, pengetahuan kita, kemahiran kita berbanding dengan orang lain. Kita sentiasa nampak orang lain hebat, sentiasa nampak orang lain canggih berbanding diri kita sendiri, walaupun kita berada di atas. Ini yang membahayanya imposter syndrome ni. Dia tak melihat diri dia di level yang sepatutnya. Kita lihat perbezaan dekat sini. Tidak percaya diri versus mengenal pasti kemampuan diri. Orang yang normal, bukan nak kata imposter syndrome tak normal ya. Kita tengok nanti part mana yang dikatakan tak normal. Sebenarnya kita kadang-kadang memang pernah pun ada semacam tu. Cuma kita akan sukat tahu sejauh mana kita perlu rawatan atau kita perlu rawat diri kita sendiri. Macam tu ya. Baik. Yang pertama kita lihat imposter syndrome ni, dia dah ada kat atas dah. Dia dah sampai ke puncak kejayaan. Tapi dia sentiasa menjatuh-jatuhkan diri dia. Bukan menjatuhkan macam mana, sebab dia tak percaya dengan kejayaan dia. Dan dia sangat bimbang, dan dia yakin satu hari nanti orang tahu juga yang dia ni sebenarnya tak bagus. Sebab dia percaya 100%, 150%.
150% yang ni memang tak bagus. Seolah-olah kalau kereta accident tu total loss. Macam tu. Tapi orang yang normal, dia akan bermula daripada macam mana dia nak mengukur kemampuan dia. Dia akan melihat sejauh mana dia boleh pergi jauh. Berdasarkan kemampuan dia secara langkah demi langkah, step demi step. Dan dia ni akhirnya akan sampai ke puncak kejayaan dan dia agak konsisten. Berbanding dengan orang imposter syndrome ni. Orang imposter syndrome ni ada setengahnya pun konsisten. Cuma sayanglah, dari segi jiwa dia tak bebas. Jiwa dia terkongkong dan sentiasa sakit. Sebab dia sentiasa melihat diri dia lemah, diri dia tak pandai, diri dia serba tak reti. Okay, tapi pada masa yang sama dia berada di atas. Ini satu kepelikan lah berlaku ya. Pernah tak anda berhadapan dengan situasi di mana anda rasa tak layak menerima segala yang anda miliki sekarang? Maaf kata jika pernah, itu adalah salah satu imposter syndrome. Kalau anda lihat dekat gambar ni, okay, dah sampai atas dah pun, dah pegang piala dah pun, tapi realiti diri dia sebenarnya dia sentiasa dalam kesedihan dan susah hati sebab dia rasa diri dia menipu. Dia rasa diri dia tak genuine. Dia rasa orang nampak selama ni adalah kepura-puraan sahaja. Kesian orang macam ni. Baik, kita lihat lagi. Imposter syndrome merupakan satu kepercayaan mengatakan bahawa anda kurang berkemampuan. Di mana setiap kejayaan yang anda dapat cuma sebab nasib baik saja. Sebab faktor luaran saja. Seolah-olah sokongan daripada pihak luaran menjadikan anda berjaya. Betul. Tak dinafikan. Faktor persekitaran juga satu penyumbang kepada kejayaan kita. Tetapi diri anda ada tak bahagiannya? Takkan tak ada langsung. Tapi sayanglah bagi orang imposter syndrome ni, dia rasa seolah-olah tidak ada bahagian langsung pada diri dia yang menyumbang kepada kejayaan dia. Jadi memang kesian sangatlah. Dan apa yang paling menyedihkan, dia rasa dia seperti penipu. Dia hanyalah seorang penipu. Sedangkan yang orang lain lihat dia sebenarnya adalah seorang yang betul-betul berjaya. Nampak tak satu percanggahan minda dekat sini? Tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian. Baik, kita lihat dekat sini. Keadaan ini boleh menjejaskan kehidupan seorang individu dari pelbagai aspek. Tak kisahlah dalam sektor pekerjaan ke, dia sebagai seorang pelajar ke, suri rumah, tetapi ia lebih memberi kesan di tempat kerja. Contohnya, individu bergelut dengan imposter syndrome ni akan cenderung melakukan kerja berlebih-lebihan dan kadang-kadang orang melihat dia ni workaholic. Workaholic kelihatannya macam suka bekerja, tetapi kenapa dia buat macam tu? Sebab tujuan dia nak mencapai kesempurnaan kendiri. Yang orang lihat dia dah cukup perfect tu, tetapi dia masih lagi melihat kekurangan. Dia tak mencapai lagi sesuatu yang dia harapkan, yang dia nak. Satu pelik tuan-tuan. Dia rasa dia belum mencapai apa yang dia nak. Sedangkan pada masa yang sama, dia telah pun mencapai apa yang dia nak. Macam mana tu? Kalau anda lihat kat gambar ni, dia masih kusut masai lagi dia lihat diri dia dekat cermin. Sedangkan di mata masyarakat, di mata orang lain, dia sudah cukup sempurna sebagai seorang queen. Seolah-olah begitu. Dan dia ni pula orang yang boleh dikatakan ada skill yang bagus dalam kerjaya dia. Kenapa skill dia bagus? Sebab dia akan cari jalan, cari sumber yang mana dia mampu untuk buat yang terbaik. Dan dia berjaya melakukannya. Tapi dalam hati, still tak puas hati. Yang tu yang kita rasa something wrong dah ni. Jadi kalau kita cermin diri kita semula, adakah anda di luar sana mengalami ini? Jadi kita akan bincangkan sama-sama ya. Kotlah nanti ada satu solusi yang sesuai dengan diri anda untuk kita atasinya. Baik, imposter syndrome dicetuskan oleh pakar psikologi Pauline R. Clance dan Suzanne pada tahun 78 lagi. Dia menggambarkan sindrom ini berkaitan dengan satu fenomena intelektual. Cara berfikir seseorang, cara berfikir atau cara kebijaksanaan berfikir seseorang yang bersifat dalaman, yang dia percaya dia tak bijak, dia tak mampu, dia tak kreatif. Walaupun mencapai kejayaan yang tinggi. Kalau anda lihat dekat gambar ni, ini dah sampai puncak dah pun kalau ikutkan ya. Dari segi wajah yang orang nampak inilah yang besar ni. Dia adalah seorang yang sukses, dia adalah seorang yang berjaya. Dan ramai orang nak jadi macam dia, nak mencontohi dia. Tapi diri dia sendiri tak boleh menerima itu semua. Dan agak malang apabila orang memuji-muji, dianggap itu satu sindiran yang sinis. Ada setengah orang kata, awak ni hebat, awak cemerlang lah.
Tak adalah, saya biasa je. Okay, kalau ayat macam tu, dia ada dua maksud. Yang pertama, merendah diri. Setengah orang dia nak merendah diri kan. Dia tahu dia status dia kat mana, tapi dia tak nak rasa terlalu bangga, terlalu takut sombong, dia pun merendah diri. Itu ayatnya. Tetapi orang imposter syndrome ni, dia menjangkal. Malah boleh jadi gaduh. sebab dia tak puas hati, tuan-tuan. Dan dia sakit hati dengan puji-pujian orang lain kerana dia anggap itu bukan satu yang realistik. Tuan-tuan mungkin pernah menonton satu tayangan kartun Pinocchio. Pinocchio. Apa jadi pada hidung Pinocchio apabila dia berbohong? Hidung dia akan jadi panjang. Okay? Kalau dia bercerita tu, hasil daripada sumpahan tu menyebabkan hidung dia semakin panjang. Inilah yang dialami oleh orang yang mengalami imposter syndrome. Okay, dia merasakan dia semakin lama semakin menipu dan semakin menipu. Apabila dia semakin mendapat pelbagai anugerah atau reward, ataupun penghargaan, dia merasa dirinya semakin tinggi pencapaian dia dapat, seolah-olah hasil daripada semakin banyak dia menipu. Masya Allah. Sampai ke tahap itu tuan-tuan ya. Baiklah. Jadi rasa terasing. Orang yang imposter syndrome ni, dia mudah rasa terasing, jauh hati. Okay? Dia rasa sedih. Okay? Sebab secara mudahnya sindrom ni adalah merupakan suara dalam kepala. Satu istilah yang disebut sebagai suara dalam kepala. Ataupun negative thought. Pemikiran yang negatif. Okay, menyatakan dia tak cukup bagus serta menipu. Macam mana kita berujar pun kata dia bagus, dia tak dapat terima. Dia tetap kata dia tak bagus, yang sebenarnya dia tak bagus, yang orang lain tak tahu dia sebenarnya tak bagus. Dan apa yang orang nampak, kejayaan-kejayaan dia selama ini adalah hasil daripada penipuan dia semata-mata. Penipuan dia untuk memuaskan hati semua orang. Penipuan yang dia lakukan untuk mencapai satu tahap yang tertinggi dalam organisasi. Penipuan yang dilakukan untuk menunjukkan dia seorang anak yang berjaya dalam pencapaian akademiknya. Penipuan yang dia buat semata-mata untuk memuaskan hati audien ataupun orang-orang bawahannya. Maka perkataan besar dalam mindaya ialah aku seorang penipu. Dan segala penipuan anda akan dapat rasa satu hari nanti mesti akan orang tahu juga. Kan? Satu kecemasan besar dalam diri orang imposter syndrome ni, satu hari orang akan tahu juga yang aku ni menipu. Walhal usaha penipuan tu tak berlaku pun. Tidak ada pun usaha penipuan. Cuma diri sendiri yang tak dapat nak terima. Maka tak mustahil lah kalau kita kata ini sebagai satu penyakit tuan-tuan Sebab dia tak kongruen kan, dia tak tally ataupun dia tak selari kejayaan tak signifikan dengan cara dia berfikir. Kalau tuan-tuan berjaya kan kita rasa gembira kan ya. Kalau tuan-tuan mencapai satu tahap tertentu kan kita rasa seronok. Tetapi malanglah bagi orang yang imposter syndrome, dia langsung tak rasa gembira. Malah dia rasa tak puas hati. Kalau tak puas hati tu sebab nak memperbaiki, itu lain cerita. Tapi ini dia totally tolak. Berbahaya macam ni. Baik, seterusnya ia merupakan satu perasaan bahawa anda tak layak berada di sini. Di sini merujuk kepada tempat kerja. Misalnya dia dapat satu posisi yang bagus dekat tempat kerja sebagai pengurus katakan ataupun sebagai lembaga pengarah misalnya ya. Dia tak layak. Kalau tak layak, itu saya kata tadi, kalau tak layak merendah diri itu lain. Ini dia tahu dia memang tak layak sebab dia tahu keyakinan dia tak seperti mana yang selayaknya dia berada di situ. Dalam kumpulan rakan-rakan pun begitu. Sesama rakan yang excellence, yang hebat, yang cemerlang. Oleh sebab dia ni pelajar yang memang terpilih, contohnya masuk ke universiti yang terpilih, ataupun universiti terkemuka antarabangsa, katakan dia layak dan memang selayaknya dia masuk. Tapi dia tetap rasa dia tak layak. Dia tetap melihat orang lain lebih hebat daripada diri dia dan dia sentiasa melihat diri dia lemah. Cuma pelik dia orang yang imposter syndrome ni, dia tak macam orang lemah yang sebenarnya lemah. Orang lemah yang sebenarnya lemah, dia rasa dia lemah dan dia tak mahu berusaha. Dia rasa terus fed up, hilang semangat, hilang motivasi dan terus drop. Maknanya terus merosot. Prestasi kerja, pelajaran dan sebagainya. Tetapi, orang yang imposter syndrome ni,
Dia rasa dia lemah, dan menariknya dia terus motivate diri dia untuk terus berjaya dan terus berjaya. Tapi sayanglah hidup dia tak normal dan dia tidak menikmati kejayaan. Sebab kejayaan-kejayaan tu dianggap hasil daripada penipuan daripada orang ramai selama ini. Kesian ya tuan-tuan ya. Jika tuan-tuan puan-puan mengalami ini, kasihanilah diri sendiri. Sebab kita perlu bantu diri kita untuk bangkit, betulkan kenapa jadi begitu, apa puncanya. Sebentar lagi kita akan kupaskan. Jadi walaupun pada hakikatnya anda layak, anda berpengalaman serta menerima maklum balas yang positif mengenai diri anda, anda tetap menolak. Jadi kita cuba lihat. Emosi orang imposter syndrome ni tak tenang. Bimbang memanjang. Kenapa bimbang? Sebab dia akan risau dengan prestasi yang nak dicapainya. Dah capai dah pun, tapi dia dah ada satu target yang lebih tinggi daripada tu. Maka dari pemikiran dia yang negatif tu menghasilkan emosi yang tak sihat. Dari situ juga dia akan menghasilkan tingkah laku yang tak sihat. Yang tak sihat, kalau orang lihat nampak macam bagus sebab dia jadi rajin bekerja. Dia jadi seorang yang bekerja keras. Dia kelihatannya seorang yang sangat bersungguh-sungguh. Itu yang saya kata tadi, orang lain nak mencontohi dia kalau boleh nak rajin macam dia. Tapi rupanya orang tak tahu. Dia ni ada sesuatu yang hidden dalam diri dia, satu raksasa dalam diri dia yang dia saja yang tahu. Tapi macam mana pun sebab dia anggap benda tu besar, dia yakin satu hari orang akan tahu juga. Tapi dia cuba tutup. Macam mana pun dia cuba tutup. Sebab dia sangat risau. Jadi negatif thought, pemikiran negatif tadi menghasilkan emosi yang negatif lah juga. Dan tingkah laku dia tu tadi negatif. Kerja bersungguh-sungguh tu bagus. Tetapi kalau sampai melampaui batas, apa-apa pun kat dunia ni apabila berlebih-lebihan, maka dia dah jadi tak bagus. Dia akan beri kesan sampingan yang lain seperti mengganggu kesihatan, kehidupan sosial dan sebagainya. Dari segi pemikiran yang positif, maknanya kita kena positif tuan-tuan ya. Jadi orang yang berfikiran positif, emosi dia akan positif juga. Maka tingkah lakunya juga akan positif. Jadi teratur, kehidupan yang normal. Maknanya dia buat sesuatu tu tidak bersifat menzalimi diri. Apa yang dimaksudkan sebagai menzalimi diri ialah menyusahkan diri sendiri, menyukarkan diri sendiri dan minta maaf kata boleh sampai ke tahap merosakkan diri sendiri. Dalam konteks pemikiran dan kesihatan. Dan orang seperti ini hidupnya tidak tenteram, sentiasa berduka cita dan sentiasa berada dalam keadaan yang celaru. Tapi itulah saya kata satu keajaiban, orang melihat dia cukup teratur, berstruktur. Berstruktur, sebab tu dia excellent. Cara dia bekerja mengikut sekuen seperti mana yang disukai ramai. Tapi malangnya, individu dengan sindrom ini tak dapat mengubah kepercayaan yang wujud dalam kepala dan pemikirannya sendiri. Apa yang ada dalam minda dia tu dia tak boleh nak ubah. Itulah malangnya. Dan seringkali merasa bahawa diri mereka sememangnya dah ditakdirkan aku untuk gagal. Tuan-tuan pelik tak ya? Dalam situasi orang ramai melihat dia menjulang piala kemenangan, tapi pada masa yang sama dia kata aku telah pun gagal. Maknanya tak selari dengan apa yang berlaku, betul? Adakah dia cuma buat-buat kata gagal? Tidak, tuan-tuan. Dia memang percaya, saya kata tadi 150% dia gagal. Dan saya dah jumpa beberapa orang pelajar yang seperti ini. Dia sangat murung, dia sangat kecewa, tetapi dia dapat pointer the best student pula tu. Tapi dia still rasa diri tak bagus. Kenapa ya? Nanti kita akan cuba kaji perlahan-lahan. Saya rasa mungkin kita dah mula nampak lah sesuatu dekat sini. Dan kalau tuan-tuan mungkin mengalaminya, bolehlah dikongsikan. Baiklah, tanda-tanda imposter syndrome. Jadi kita kenal pasti dulu tuan-tuan, apakah tanda-tandanya. Anda rasa jika mengalami imposter syndrome ni, adakah anda rasa selalu ragu-ragu dengan kemampuan anda? Bila anda buat sesuatu, anda yakin ke ragu-ragu? Kalau ragu-ragunya lebih banyak daripada yakin, itu salah satu tanda. Saya cerita tanda-tanda tuan-tuan ya. Saya tak kata tuan-tuan menghadapi atau mengalami. Tuan-tuan berkecenderungan mengalami. Itu betul.
Tapi kalau yang menentukan adakah anda ni menghadapi imposter syndrome atau tidak, bukan saya tetapi adalah pakar. Sekiranya tuan-tuan rasa perlukan rawatan, tuan-tuan berjumpa dengan pakar. Pakar kata, ya, tuan telah menghadapi imposter syndrome. Yes, itu betul. Maka apa yang saya sampaikan di sini adalah lebih bersifat ciri-ciri, tanda-tanda, kecenderungan. Baik. Jangan salah faham tuan-tuan. Saya tak judgemental siapa-siapa dekat sini. Baik, sering mengaitkan kejayaan dan pencapaian dengan faktor luaran. Bila anda berjaya je, anda kaitkan dengan perkara lain. Wah, tahniahlah awak berjaya. Hari ini pun semua atas dorongan ayah aku. Ini semua sebab mak aku berikan aku kelengkapan yang lengkap. Dan kalau tak berjaya aku. Okey, itu bagus ayat tu. Mencerminkan kita ni orang kata mengenang budi. Tetapi bila satu ayat lagi yang tak menarik, aku sebenarnya gagal. Aku tak mampu buat benda ni semua. Kau dah berjaya ni? Tak, aku gagal. Kat situ dah sangat berbahaya bunyinya. Ya, ada something wrong somewhere telah berlaku dekat situ. Okay, tuan-tuan, kita lihat seterusnya. Tidak mampu menilai kompetensi dan keterampilan diri secara objektif. Bila disebut kompetensi, ada 3 perkara yang biasa kita fokus. Iaitu yang pertama, kemahiran. Yang kedua, pengetahuan. Dan yang ketiga, sikap kita sendiri. Jadi, bila disebut secara objektif, bila kita minta dia analyze ataupun cerakinkan satu persatu, dia tak dapat mengenal pasti kemahiran mana, pengetahuan mana, dan sikap mana yang menyumbang kepada kejayaan dia. Dia tak boleh nak mengenal pasti dengan tepat. Sebab dia terlalu ragu-ragu. Daripada ragu-ragu tadi membawa kepada penilaian yang kabur tentang diri dia. Macam tu ya. Dan dia takut akan gagal satu hari nanti. Sebab apa tuan-tuan? Dia terlalu tinggi ekspektasi dia tentang pencapaian yang dia nak. Okey, dia terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi, maka apa yang terjadi tuan-tuan? Dia dah jadi sangat risau. Dia dah jadi sangat bimbang. Okey, dengan pencapaian yang dia mungkin akan capai satu hari nanti. Sekarang ni tuan-tuan, orang yang imposter syndrome ni katalah sekarang dia dah berjaya. Tuan-tuan mungkin melihat kejayaan dia adalah dalam 50%. Maka dia cuma penuhi lagi 50% sajalah kan? Betul Tapi orang imposter syndrome ni, dia melihat seolah-olah 0.5 pun belum lagi. Jadi tuan-tuan faham tak macam mana dia rasa takut gagal satu hari nanti? Sedangkan kejayaan daripada hari ini adalah penyumbang besar kepada kejayaan-kejayaan yang akan datang. Tapi disebabkan dia sendiri yang tidak begitu yakin, disebabkan diri dia sendiri yang merasa ragu-ragu yang sangat tinggi, maka dia sentiasa takut gagal. Baik, apa lagi tanda-tanda lain? Dia merasa sangat kecewa, sangat frust ketika tidak mampu memenuhi standard yang ditetapkan sendiri. Mungkin tuan-tuan akan rasa pelik bila mendekati orang seperti ini, dan mungkin kita bercakap dalam hati macam mana tahu tuan-tuan nak standard macam mana lagi agaknya dia ni. Satu perkataan mudah faham lah tuan-tuan Kita boleh istilahkan sebagai dia ada satu rasa desire ataupun nafsu. Nafsu, keinginan untuk mencapai kepuasan standard tersebut tak tercapai. Itu yang dikatakan standard dia belum tercapai. Tuan-tuan boleh faham kan? Maknanya dia ada satu aim. Contoh. Katalah tuan-tuan bermain badminton. Tuan target sekurang-kurangnya dapat 10 mata. Bila tuan-tuan dapat 10 mata, kita rasa seronok dan puas hati, betul? Dia ni dah dapat dah 10 mata. Tapi dia still tak puas hati. Sebab 10 mata yang anda rasa, yang tuan-tuan rasa seronok tadi tu, dia tak dapat rasa. Jadi normal tak tuan-tuan? Tak normal kan? Dah dapat dah 10. Tetap tak puas hati, dah rasa frust dan rasa gagal. Walaupun dia menang. Ini satu orang kata masalah besar. Sekiranya itu berlaku pada diri kita, kita tak boleh diamkan, usah diamkan, dan kita perlu bertindak dengan segera tuan-tuan. Sebab nanti kita akan jadi orang yang murung, jadi orang yang
tidak sempurna cara kehidupan kita berbanding dengan orang-orang yang normal. Orang yang mengalami imposter syndrome cenderung akan terus memotivasi dirinya. Itu yang saya kata tadi, kepelikan orang imposter syndrome ni banding dengan orang yang betul-betul rasa frust yang terus membawa kemusnahan, tetapi dia ni kecewa dan terus memotivate diri dia untuk terus bekerja keras. Dan kadang-kadang sampai jatuh sakit sebab dia overload kerjanya tu. Kenapa ya? Sebab dia buat semua ini supaya dia merasa tenang dan tak ada orang yang tahu. Tengok, ujungnya masih lagi menipu. Dan orang yang memang dah ada lekatan ni tuan-tuan, kita putarlah macam mana pun, kita yakinkanlah dia macam mana pun, label penipu tu tak boleh tanggal daripada dahi dia. Label penipu tu tak boleh dikikis daripada hati dia. Sebab dia rasa itulah dia. Tenang tu bukannya tenang pun. Ya, sebab tenang tu istilahnya je tenang. Dia berharap begitu. Tapi tak pernah berlaku kerana dia tak pernah rasa puas hati. Ada 5 jenis imposter syndrome. Jadi tuan-tuan mungkin kita boleh sama-sama semak agaknya ya. Kita ada termasuk tak dalam mana-mana jenis imposter syndrome ni? Okay. The perfectionist. Kalau ikut Diagnostic Statistical Manual edisi yang kelima, bila sebut perfectionist, dia dah masuk dalam kategori disorder. Maknanya ada perkara yang perlu dirawat dari segi sama ada minda atau emosi dia. Boleh jadi juga tingkah laku dia. Okay. Jadi kenapa orang perfectionist ni dia tak pernah puas dan selalu rasa kerjanya dia nak buat yang terbaik. Dia cenderung fokus kepada setiap kesalahan dan kekurangan, tak fokus pada ketakutan dia. Ini menyebabkan tahap tekanan diri dan kecemasan semakin tinggi. Dari segi logiknya, bila kita nak buat sesuatu yang dengan sempurna, kan kita akan fikir juga ke barang-kalian kan. Tetapi dia tidak. Dia yang penting target itu tercapai. Orang yang perfectionist semuanya mesti lengkap. Dalam bahasa klasik disebut musta'id dan sangat sempurna. Okay, jadi stres dia amat tinggi. Satu lagi kategori superhero. Pahlawan super. Mereka tak mampu sehingga merasa harus memaksa diri untuk kerja sekeras yang mungkin. Superhero tu lain lah kan. Mereka tu memang dah superhero. Mungkin gifted kan. Tapi kita yang tak superhero ni, kita bertindak sebagai seorang superhero, maka kita kerja keras seperti seorang superhero, maka akhirnya memakan diri sendiri. The expert. Berkemahiran. Selalu berusaha belajar lebih banyak dan tidak pernah puas dengan tingkat pemahaman negatif. Agak-agak kan tuan-tuan, orang yang imposter syndrome ni, dia mahir serba-serbi tak? Sudah tentu. Sebab banyak perkara dia belajar. Bila banyak perkara dia belajar, dia banyak pengetahuan. Apabila banyak pengetahuan dan dia terus mengamalkan pengetahuan tersebut, maka semakin meningkatlah kemahiran. Namun demikian, walaupun kemahirannya meningkat, dia sentiasa meremeh-remehkan pula kemahirannya sendiri. Tak apa, ada satu istilah menarik nanti. Kita akan dapat rumuskan kat ujung rancangan ni nanti, apakah istilah yang sesuai untuk orang imposter syndrome ni. Saya rasa tuan-tuan pun dah dapat gambaran kot. Apakah istilah dia? Ada nanti saya akan paparkan. The natural genius. Natural genius ni, genius yang secara semula jadi. Seringkali menetapkan matlamat yang terlalu tinggi untuk diri dia dan kemudian rasa sangat kecewa jika gagal pada percubaan yang pertama. Okay, dia dah ada satu fokus. Dia ada satu matlamat dan matlamat tu amat tinggi untuk dicapai. Jadi, bila dah terlalu tinggi, apa jadi tuan-tuan bila tak tercapai? Dia akan rasa sangat-sangat gagal. Dia akan rasa sangat kecewa. Yang jadi soloist pula cenderung buat kerja secara individu. Dia suka buat seorang-seorang kerja. Dia tak suka orang lain campur tangan. Sebab dia rasa kalau orang lain campur tangan, dia tak rasa diri dia lengkap. Okay, dia nak semua dia seorang yang buat. Okay, dan contoh katalah ada 5 kerja. Okay, kalau dia buat seorang, dia lagi puas hati. Sebab yang 5 penilaian yang hebat tu adalah untuk diri dia saja. Tapi kalau bagi-bagi kat orang, nanti dia rasa dia cuma dapat 1/5 je. Masya Allah. Sampai ke tahap itu tuan-tuan, cara dia berfikir. Okay, sedangkan ada ketikanya kita perlu bergabung. Ada ketikanya kita perlu bersatu.
Kan kita perlu bekerjasama untuk kebaikan bersama. Tetapi orang soloist ni memang jenis Lone Ranger lah orang kata kan. Jenis suka seorang-seorang. Dan orang lain pun mungkin bertanya-tanya juga. Nanti dia adalah helah bela diri dia. Aku tak nak susahkan orang, aku tak nak tak suka bagi arahan kat orang, nanti orang tak suka bila aku bagi arahan. Dia akan ada helah bela diri dia. Tapi dia ada aim dia sendiri. Dia nak kan saya istilahkan mungkin kurang menarik, bunyinya seolah-olah nak makan seorang lah. Dia lebih berpuas hati. Tetapi tuan-tuan, adakah dia berpuas hati? Tidak. Dia tetap rasa tak berpuas hati walaupun dia buat semua kerja tu, dan setengah-setengah orang rasa seronok pula bila dia buat. Maknanya dia dah tolong buat kerja kita. Kan? Orang yang macam ni dia dah boleh buat kerja orang lain pun dah banyak boleh berehat. Kan? Dan kita pun rasa nampak dia hebat lah. Sebab dia boleh buat kerja orang lain dengan begitu sempurna. Tapi sayangnya itulah. Dia masih lagi tak berpuas hati. Apa sebab-sebab dia tuan-tuan? Sebelum kita pergi kepada sebab-sebabnya, apa kata kita tonton satu video yang bertajuk Imposter Syndrome, You Are Not Alone. Saya mohon jasa baik Cik Syakira untuk tayangkan video tersebut, boleh? When we hear the word emotion, most think of love. Imposter Syndrome, You Are Not Alone. Yang ini. Cat warna hijau tu bermakna satu penipuan yang dia yang diistilahkan sebagai penipuan. Warna hijau itu melambangkan supaya semua orang melihat dia adalah orang yang sempurna, macam orang lain. Kalau dia melihat orang lain sempurna, jadi semua orang sama warna dan dia dapat rasakan diri dia. Tapi kadang-kadang dia hampir kecil jugalah dan dia perasan yang dia dalam kelemahan, tapi dia cepat tutup supaya orang lain tak tahu. Dan kita lihat kita ni mudah terlupa kadang-kadang. Tanpa kita perasan kelemahan kita ni kita saja yang tahu. Tapi bila dia buat, orang lain akan tahu. Namun di hati tapi itu dan melihat dan kekurangannya dia sangat berjaya, namun nampak masih lagi rasa diri dia tidak sepertinya, dan akhirnya orang nampak kelemahan dia, iaitu dia tidak pernah berpuas hati dengan dirinya sendiri. Tapi ingat tuan-tuan, bukan kita orang yang begitu, orang lain juga ada kekurangan masing-masing. Malah setiap orang ada warna kehidupan masing-masing yang mungkin tidak kurang. Tapi ingat, warna kehidupan bagi setiap orang keceriaan kongsikanlah. Kerana kalau kita tidak kongsikan, maka ia jadi satu kesunyian bagi diri anda. Daripada Stanford Medicine. Okay. Jadi saya rasa mungkin tuan-tuan dah nampak sesuatu dekat situ. Orang imposter syndrome ni sebenarnya dia taklah terlalu serius kalau dia pada tahap yang masih lagi boleh diselamatkan. Okay. Asalkan dia mahu berkongsi dengan orang lain. Tapi kalau dia diam seorang-seorang, ataupun bila dia berinteraksi dengan orang lain, dia ada satu barrier yang besar, satu tembok yang dia sendiri bina, tidak menerima sebarang pandangan dan nasihat, maka dia sakit. Jadi kita lihat kat sini ada beberapa penyebab gaya asuhan ibu bapa, yang sangat mengutamakan prestasi pencapaian, daya saing persekitaran, sifat perfeksionis, peranan baru seperti pelajar baru ataupun ketua di sebuah organisasi. Ini antara penyebab-penyebab yang menjadikan seorang itu mengalami imposter syndrome. Gaya asuhan ibu bapa ni ada beberapa jenis, kalau tuan-tuan fahamlah kan. Ada yang terlalu strict, ada yang terlalu membiarkan,
dan ada juga yang sederhana. Jadi kalau terlalu mengutamakan prestasi, yang ini kita risau. Ada saya ingat lagi satu jiran saya, dia pukul anak dia sampai dia dapat rumah. Masya Allah, ya tuan-tuan. Sebab anak dia periksa dapat nombor 2. Dia nak anak dia dapat nombor 1. Sehingga satu hari cikgu panggil sebab anak dia telah menipu pula. Okey, anak dia terpaksa tulis dekat anak dia tulis nombor 1, dia padam. Yang anak dia tu dapat nombor 3, dia padam tulis nombor 1. Jadi dipanggil ke sekolah, lagilah huru-hara. Jadi orang yang seperti ini, tuan-tuan faham tak? Mereka akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai hasrat mak dan ayah mereka. Apa yang mereka buat, tuan-tuan? Mereka akan berusaha sungguh-sungguh demi mencapai hasrat dan harapan mak dan ayah mereka. Bukan untuk diri mereka. Maka sangat kasihan apabila lekatan itu berlaku dalam jiwa mereka sejak daripada usia tersebut sehingga dewasa, dia buat sesuatu bukan untuk diri dia lagi, melainkan untuk orang lain. Okey, jadi untuk bahagian dia tidak ada. Sedangkan dunia itu sungguh adil sebenarnya kalau kita faham. Ada sahaja bahagian untuk kita nikmati. Tetapi orang yang berlaku lekatan seperti ini, maka dia dah jadi satu penyakit. Dan orang yang hebat-hebat ini, kenapa dia jadi hebat? Sebab persekitarannya yang bersaing. Maka orang yang imposter syndrome ini, dia tidak boleh ataupun tidak suka ataupun tidak dapat terima kekalahan. Maka apabila dia tidak mahu menerima kekalahan, dia akan terus maju ke hadapan dengan sedaya upayanya, dan dia berjaya melakukannya. Tetapi sayang seribu kali sayang, setiap kejayaan-kejayaan yang dia hadapi adalah kerana persekitaran, bukan sebab diri dia yang ada matlamat untuk berjaya. Tuan-tuan dah nampak dah yang kedua? Yang pertama tadi, nak memenuhi hasrat ibu bapa, bukan untuk kejayaan diri sendiri. Yang kedua, sebab persekitarannya semua berjaya. Nanti kalau tak berjaya, kita rasa tertinggal. Kita kena berjaya macam orang lain juga. Maka tak nampak dan tak rasa pun keseronokan dalam diri kerana pencapaian yang kita kecapi adalah semata-mata untuk bersaing dengan orang lain. Perfectionist. Nampak tadi, orang yang perfectionist dia bukan 100%, tapi lebih daripada itu. Maka orang yang perfectionist, dia untuk mencapai kesempurnaan. Tuan-tuan nampak tak satu lagi isu dekat sini? Apa aimnya, apa sasarannya, apa matlamatnya? Adalah semata-mata untuk mencapai kesempurnaan, bukan untuk diri sendiri. Dan satu lagi kita lihat, tuan-tuan. Peranan baru, orang yang imposter syndrome ni, dia mengalami imposter syndrome tu apabila dia telah mendapat satu tanggungjawab baru. Misalnya dia berjaya untuk belajar di sebuah institusi pengajian tinggi. Macam saya kata tadi itulah. Bila dia dah ada persekitaran yang hebat, persekitaran yang diistilahkan sebagai persekitaran intelek, maka takkan dia tak nak ada daya intelek macam orang lain. Lihat pula kawan-kawan berbincang dalam kelas tu, dia bukan main dahsyat berbincang. Nampak intelek sungguh. Takkan dia tak nak intelek macam tu juga. Maka anda dah nampak dah sesuatu. Dia nak mencapai daya intelek yang standard seperti orang lain bukan sebab dia yang nak mencapainya, tetapi semata-mata nak memenuhi tuntutan persekitaran intelek dalam kelas dia. Kalau dia berada di sebuah organisasi pula, diberi jawatan yang istimewa dalam jabatan-jabatan atau organisasi tertentu, maka dia berada dalam itu adalah untuk memenuhi keperluan jabatannya ataupun tuntutan ataupun hasrat dan harapan bosnya. Jadi dia buat segala yang terbaik dan memanglah pun dia dapat anugerah ataupun reward yang pelbagai daripada pihak syarikat ataupun organisasi, namun dia tak pernah rasa gembira kerana, minta maaf tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak istilah apa tadi? Menipu. Kalau kita renung kembali, kesian tuan-tuan, kita rasa simpati dengan orang-orang seperti ini. Dia tak gembira dengan kejayaan yang dia kecapi. Orang lain gembira kan, dia sedih. Jadi ini adalah tidak normal. Dan yang paling ketara menipunya masa bila, tuan-tuan? Masa dia dapat anugerah tu dia senyum. Yang tu confirm lah menipu. Sebab
dia tak tunjuk pun yang dia sedih. Kenapa? Dia nak memenuhi suasana kegembiraan seperti mana yang dilihat oleh orang lain. Jadi tak mustahil lah kenapa dia rasa menipu. Tuan-tuan, hadirin yang saya hormati sekalian, pada pandangan tuan-tuan, puan-puan di luar sana, emosi ni datang dari mana sebenarnya? Ada siapa-siapa tak yang boleh teka? Saya tanya pelajar saya, masing-masing kata emosi datang dari hati. Betul. Emosi, bolehlah diistilahkan begitu ya, emosi datang dari hati. Tapi untuk kita lebih confirm dan lebih pasti, emosi itu datang dari mana, sekali lagi saya mohon jasa baik Cik Syahira untuk tayangkan satu lagi video. Emotional brain. Those strong feelings we experience throughout life. Our emotions are the driving force behind many of our behaviors, helpful and unhelpful. Just where do our emotions come from? Our brain is wired to look for threats or rewards. If one is detected, the feeling region of the brain alerts us through the release of chemical messages. Emotions are the effect of these chemical messages traveling from our brain through the body. When our brain detects a potential threat, our brain releases the stress hormones adrenaline and cortisol, which prepare us for a fight or flight response. When we detect or experience something rewarding, such as someone doing something nice for you, our brain releases dopamine, oxytocin, or serotonin. These are the chemicals that make us feel good and motivate us to continue on the task or behavior. In these instances, the feeling region of the brain kicks in before the thinking part. Sometimes the reactions of the feeling brain are so strong that it dominates our behaviors and we're unable to think rationally in the moment. Our emotions hijack our brain. While many of our emotional responses happen subconsciously, our thinking can influence our emotions, and sometimes this can be unhelpful. Just thinking about something threatening can trigger an emotional response. This is where we can manage our emotions with conscious thinking. Our emotions play a powerful role in the way we experience the world. Understanding and regulating our emotions through our thoughts and behaviors can help us take greater control of our brain and achieve our goals. Ya, tuan-tuan dah jelas sekarang. Kita dah dapat jawapannya ya. Emosi bukan datang dari hati. Ada yang kata emosi datang dari persekitaran. Betul, tetapi persekitaran adalah penyumbang. Penyumbang kepada pemikiran. Emosi datang dari minda. Emosi datang dari otak yang berfikir. Macam tu tuan-tuan. Kenapa? Sebab apa yang berlaku di persekitaran kita yang memprosesnya adalah otak. Otak melihat sesuatu persekitaran yang berlaku itu dan dia terjemahkan dalam bentuk emosi. Sama ada emosi kita gembira, sayang, benci ataupun takut. Seperti yang diterangkan tadi. Maka mari kita lihat apa perkaitannya dengan imposter syndrome ni. Jadi orang yang mengalami imposter syndrome ni tadi, kita dah dapat lihat kan. Kalau kita lihat dalam konsep minda yang mempengaruhi emosi itu, ada orang bila diberi kerja dia gembira. Ada orang diberi kerja dia marah. Kerana dia melihat kerja itu sebagai sisi negatif. Tetapi orang imposter syndrome ni, dia melihat sebagai satu peluang. Kerja itu sebagai satu peluang. Namun demikian, peluang yang dia ambil itu, dia melihatnya pula sebagai sesuatu yang mengecewakan. Apabila apa yang dihasratkan tidak seperti yang dia inginkan. Macam saya kata tadi, dan sangat mengerikanlah orang imposter syndrome ni, dia meletak target 100%. Bila dah mencapai 100%, dia rasa dia serba kekurangan dan masih gagal. Kalau kita letak 150% pun dia masih lagi tak puas hati. Jadi apa yang sebenarnya telah berlaku dalam minda orang yang mengalami imposter syndrome ni tuan-tuan? Dan macam mana cara kita nak membantu? Kalau kita sendiri mengalaminya, macam mana cara kita nak mengatasinya? Kalau ada rakan-rakan kita yang mengalaminya, bagaimana cara kita nak membantunya? Cara mengatasinya. Menurut kajian yang dilakukan oleh Profesor dari University of Texas di Austin, Kevin Cokley, imposter syndrome boleh menambahkan tekanan dalam kumpulan kepada kumpulan minoriti dalam sebuah masyarakat. Dia menyebabkan individu berkenaan memenuhi diri dan fikiran dengan perkara yang negatif
yang menjejaskan kesihatan fizikal dan mentalnya. Bukan sahaja kesihatan mental tuan-tuan ya, tapi kalau dah diri sendiri tak terurus, dia dah jadi efek kepada kesihatan fizikal, kan? Jadi macam mana cara dia? Yang pertama, ini dia caranya. Mula-mula, anda akuilah perasaan anda sendiri. Bila anda daripada kecil, kan kita dah biasa melihat orang yang mencapai kejayaan ni, perasaan dia apa tuan-tuan? Orang yang mencapai kejayaan, okey, saya bukanlah bimbing, tak tapi mari kita cuba kenal pasti perlahan. Orang yang berjaya dapat nombor 1 dalam peperiksaan, rasa gembira. Orang yang gagal dalam peperiksaan rasa sedih. Tuan-tuan berjaya dapat nombor 1 dalam peperiksaan, rasa gembira lah. Jadi kalau anda rasa sedih, maka apa yang anda rasa sudah mula bercanggah dengan apa yang anda lihat. Anda melihat persekitaran gembira apabila berjaya, maka cuba kaji kenapa anda masih lagi rasa bersedih walaupun anda telah berjaya seperti orang lain. Okey, jadi anda perlu aware, perlu sedar bahawa yang sewajarnya anda rasai ialah gembira. Gembira. Okey, anda boleh mulakan dengan menulis perasaan anda. Ini jangan anggap remeh tuan-tuan ini kaedah praktikal. Okey, amali. Macam mana kita nak bantu diri kita? Tulis. Tulis dekat satu buku catatan. Hari ini aku rasa gembira kerana telah berjaya sekian-sekian. Okey. Tuliskan keraguan-keraguan anda. Mulakan dengan aku rasa sedih atas kejayaan yang aku terima baru-baru ini. Kerana ia tidak memenuhi hasratku. Aku ingin lebih baik daripada ini. Okey, namun demikian, balik kepada mengakui perasaan. Namun demikian, aku terima seadanya kerana ini yang aku dapat capai setakat ini dengan daya usaha yang telah aku lakukan. Umpama begitu. Jadi dapat bantu anda sedar bahawa mungkin keraguan anda tu sebenarnya tak betul. Tidak berasas dan tak perlu risau sangatlah. Sebab apa yang berlaku pada diri anda tu normal. Okey, terima seadanya diri kita. Okey, kalau kita dah memang mampu mencapai 95 tu dah cukup bagus dah. Kalau 95 tu yang tertinggi sedangkan orang lain 80 pun masih boleh accept, kita 95 kita nak juga 100, maka itu namanya ada satu istilah besar, nanti saya masih lagi hang. Saya rasa ramai anda yang dah nampak kot. Yang itu nanti sekejap lagi saya akan kongsi dengan anda. Bagi saya mahal dan special istilah tu. Namun demikian, secara dasarnya dekat sini kita nampak dia tak dapat terima diri dia seadanya. Okey. Dia tak mengakui perasaan dia. Okey, cuba kita align balik. Tanya diri kita, normal ke kita berjaya dan kita sedih? Okey. Baik, seterusnya. Lawan pemikiran negatif kita. Orang-orang yang imposter syndrome ni, kita dah belajar tentang emotional brain tadi kan? Rupa-rupanya orang yang imposter syndrome ni dia berpunca daripada cara dia berfikir, negative thought ataupun cara berfikir yang negatif. Jadi macam mana cara dia? Setiap kali berfikir secara negatif, kita lawan. Lawan segera pemikiran tersebut dengan positive self-talk. Misalnya dengan mengatakan anda dah buat yang terbaik. Dengan usaha anda selama ini. Ini penting untuk naturalkan semula pemikiran negatif anda. Okey, misalnya dalam pembentangan okey, anda dapat pujian daripada organisasi ataupun anda mencapai pointer terbaik. Okey, kawan-kawan cak tahniah kepada anda. Okey, orang yang imposter syndrome ni dia kata apa? Ini je yang aku dapat. Ada lagi aku boleh buat lebih baik daripada ni. Tapi cepat kita tukar kepada alhamdulillah, walaupun ini setakat ini aku mampu, namun ia masih yang terbaik. Cuba sebut perkataan yang terbaik tu. Ia masih yang terbaik. Sebab kata orang tua-tua, apabila berjalan, jangan lupa, kalau kita berjalan tu kita kagum dengan melihat apa yang ada di langit, jangan lupa sekali-sekala melihat ke tanah. Kan? Memang kita kagum dengan apa yang ada di langit, tetapi tak semua yang ada di langit kita boleh sampai. Kan? Kita mungkin seronok dan terlalu berharap untuk sampai, tapi tak semua tempat kita boleh sampai di langit tu.
paling-paling tinggi pun mungkin awan, boleh jadi bulan. Langit yang ketujuh belum tentu, langit pertama pun belum tentu kan. Takut jatuh, rajin-rajinlah tengok ke tanah. Takut kesandung, jatuh terus. Tak bangun-bangun. Okey. Jadi mari kita lihat seterusnya cara mengatasi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian. Bila anda dah tulis, kurang-kurangnya anda dah luahkan sesuatu dalam bentuk penulisan. Okey, insya-Allah ada rasa kelegaan, sedikit kelegaan. Namun, apa kata kita cuba cari kawan-kawan ataupun sahabat ataupun ahli keluarga kita yang boleh mendengar dari hati ke hati. Okey, anda luahkan kepada mereka apa yang anda rasa. Kalau nak menangis, menangislah. Sebab tentu anda rasa sedih kan? Kalau kejayaan-kejayaan yang anda hadapi, anda tak dapat rasa macam mana orang lain rasa. Anda tak menikmati macam mana orang lain nikmati. Dan anda sendiri sedar yang ia satu masalah ataupun boleh diistilahkan penyakit yang perlu dirawat segera. Jadi, jangan buang masa cari satu orang yang anda percaya. Berceritalah, luahkanlah kepada mereka. InsyaAllah mereka boleh mendengar dengan baik dan memberi pandangan yang sesuai dengan situasi anda. Dan jangan lupa, anda cuba kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri anda. Mungkin anda banyak kekuatan, orang puji anda sana sini. Namun rupa-rupanya kelemahan anda ialah mudah bersangka buruk kepada diri sendiri. Mudah menyalahkan diri sendiri pada pencapaian yang dah cukup baik. Maka bimbinglah diri sendiri bahawa anda telah mencapai satu standard yang bertahap. Bertahap. Untuk pergi ke sampai yang lebih tinggi, kita kena capai dulu tahap yang terbaik pada ketika tersebut. Kemudian akui dan nikmatilah kejayaan anda. Jangan menolak-nolak lagi dah. Terimalah seadanya. Perkataan yang menarik hari ini kita dengar, terimalah seadanya. Antara kata-kata yang berbentuk healing hari ini ialah terima seadanya. Nanti ada satu step lagi yang lebih tinggi. Last kali saya akan kongsi dengan anda. Tapi yang itu special lah. Dia special ni tak boleh je awal-awal kan. Dia sekejap lagi saya kongsi dengan anda. Akui dan nikmati kejayaan anda. Imposter syndrome juga dapat diatasi dengan cara ini. Nikmati. Anda bijak. Anda hebat, anda cerdas, anda mampu dan anda berkemahiran. Anda berpengetahuan. Anda mampu melakukan segala-galanya dengan baik dan terbaik. Maka anda layak untuk meraihkan kejayaan anda. Ajak kawan makan kan. Bila dengar orang bercakap tentang anda yang baik-baik, janganlah pula kita tukar kepada yang negatif. Dah tahu negatif thought tu bawa emosi yang negatif, tukar pada positif. Supaya emosi kita stabil kembali. Asyik nak merundung menjeruk rasa je sampai bila kita nak menikmati kemanisan kehidupan kan. Hidup ni dah lah. Tu orang tua cakap, hidup ni dah lah tak lama. Dah lah singkat Tuhan bagi. Kenalah manfaatkan sepenuhnya. Berlatih menerima pujian. Terima kasih atas pujian-pujian awak semua. Mudah-mudahan kita sama-sama berjaya. Kan cantik macam tu. Ini tak adalah kan. Menyangkal pula. Kemudian bersyukur dengan segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Inilah saya kata tadi perkataan besar yang saya nak kongsi dengan anda yang sangat mahal. Bersyukur. Bersyukur. Bersyukur maknanya kita amat berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberi segala nikmat yang telah diberi kepada kita. Bersyukur kepada Tuhan atas segala kecerdikan dan bakat yang telah Tuhan beri kepada kita. Bersyukur kepada Tuhan atas segala kurnia nikmat kehidupan serta nikmat nafas dan sebagainya yang Tuhan telah beri kepada kita untuk terus berbakti kepada agama bangsa negara kita insya-Allah. Jadi kita akui dan nikmati kejayaan anda. Maka rumusannya ingatlah bahawa setiap kejayaan anda kecapi adalah selayaknya anda terima. Anda memang layak. You deserve it. Anda memang layak sebab anda memang mampu. Jadikanlah kenangan-kenangan lalu itu sebagai platform, sebagai landasan untuk anda belajar sesuatu tentang kehidupan anda bahawa rupa-rupanya apa yang berlaku pada masa lalu itu adalah sebagai satu pelajaran yang berguna. Sebab sekarang aku dah pun perform, dah pun berjaya, excellence, mencapai di puncak yang amat tinggi. Maka kenapa lagi nak pertikai perkara-perkara lama yang menghantui pemikiran anda?
Okay, bab kata orang tua berjalan biarlah ke hadapan, jangan berundur ke belakang, takut-takut nanti terlentang. Jadi terus maju ke hadapan dengan jiwa yang positif, minda yang positif, supaya kita terus sihat dari segi minda, emosi dan tingkah laku kita. Namun, memanglah kita boleh bercakap. Bab kata orang, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Jika anda dah buat ini semua tetapi masih gagal, anda masih lagi still menyalahkan diri sendiri. Anda masih melihat diri anda tidak, minta maaf ya, tidak berguna. Segera berjumpa dengan pakar iaitu kaunselor atau psikiatris. Jangan malu-malu sebab kita berjumpa mereka bukan sebab kita bermasalah. Sebab orang yang cemerlang juga perlu jumpa kaunselor untuk maintain kecemerlangannya. Kan, psikiatris untuk kenal pasti apa isu yang kita hadapi, tak semestinya kita ni ada sakit mental. Jadi kita perlukan nasihat serta mendapatkan rawatan yang sesuai mengikut kapasiti ataupun tahap sejauh mana kroniknya masalah yang kita telah hadapi tersebut. Okey, dan saya ada satu perkataan yang saya nak kongsi dengan anda. Saya ini daripada Prof Tajuddin Haji Ninggal. Saya suka dengan ayat ni. Kalau anda ada kesempatan, cubalah tonton YouTube beliau, Profesor Dr. Tajuddin Haji Ninggal, The Beautiful Minds. Ini antara kata-katanya, there's no better you other than you. And there's no better me other than me. Kita semua hebat, kita semua cemerlang, kita semua berada di puncak yang sewajarnya kerana Tuhan, kerana Allah Maha Adil. Tuhan Maha Adil dan tidak pernah Tuhan jadikan sesuatu dengan sia-sia. Anda adalah yang terbaik. Bersyukurlah. Dan menurut Hasan Al-Basri, ingat ya tuan-tuan, dunia itu hanya 3 hari. Kemarin dah tak ada lagi, tinggal kenangan. Esok, siapa yang boleh jamin esok dia masih hidup lagi? Maka hari ini yang kita masih ada, terimalah seadanya dengan penuh kesyukuran dan bersungguh-sungguhlah untuk menikmati kemanisan pencapaian hari ini. Mudah-mudahan kita kembali dengan tenang dan penuh kejayaan untuk hari esok. Sekiranya kita ditakdirkan untuk kembali selamanya. Maka anda ada tersalah kata, terlanjur bicara, saya mohon maaf, saya kembalikan kepada pengacara kita. Terima kasih. Terima kasih Encik Saiful Izan untuk perkongsian pagi ini. Topik yang sangat menarik. Ada satu perkongsian dari penonton. Encik Saiful Izan nampak ke? Boleh. Saya baca Boleh. Okey, saya sering mendapat keputusan yang baik dalam setiap peperiksaan yang saya duduki. Namun begitu, perspektif orang sekitar merasakan perkara itu adalah biasa disebabkan oleh saya sering mendapatkannya. Jarang saya menerima ucapan tahniah dan terima kasih maupun hadiah. Walaupun saya tak mengharapkannya, tapi ada kalanya saya ingin untuk menerimanya. Sehingga kan satu tahap saya rasa setiap capaian yang saya kecapi tidaklah bermakna untuk saya. Ia bukannya perkara yang menggembirakan saya. Ya, saya faham. Ain ilmiah, Ain limiah. Ain limiah. Ain limiah Anhar ni, okey sebenarnya Ain ni saya lihat anda adalah dalam kategori usia remaja. Remaja, jangan-jangan remaja, orang tua pun nak penghargaan kan sebab dalam hierarki Maslow salah satu keperluan manusia ialah keperluan penghargaan sendiri. Kita perlukan penghargaan. Namun demikian, saya ucapkan tahniahlah kepada anda kerana anda telah berjaya untuk kekalkan prestasi pencapaian anda yang hebat itu. Maka apa kata kalau kita pergi kepada 2 skop yang lebih matang. Bukan nak kata hadiah tu tak matang kan. Hadiah-hadiah ni semua adalah satu ganjaran-ganjaran yang kita harapkan. Semua orang nak. Tapi apabila orang tak beri dan orang telah mengiktiraf anda, maka anda satu tahap yang amat tinggi sebenarnya. Satu hidden ayat yang tersembunyi di sebalik tiadanya ucapan tahniah orang ramai itu adalah membawa maksud anda telah mencapai satu tahap yang tak perlu dipuji lagi. Sebab anda dah jadi contoh. Anda memang the best. Apa lagi puji-pujian bagi orang yang dah memang the best? Tak perlu dah. Okay? Tetapi sebab kita manusia biasa, kita nak jugalah kan. Maka mungkin kita boleh slot up pelan-pelan dengan orang yang terdekat seperti mak ke ayah ke kan. Ada apa-apa tak mak hadiah untuk kali ni kan. Itu contohnya. Ataupun kita reward diri kita sendiri dan walau bagaimanapun tahniah kepada anda dan usah terlalu orang kata mengharap terlalu tinggi dengan pencapaian yang akan datang. Dan mungkin kerana anda ni memang dapat konsisten maka anggapkanlah ganjaran-ganjaran itu sebagai satu dorongan. Dan orang yang perlu ganjaran ni biasanya orang yang tidak begitu tinggi pencapaiannya.
Okey, oleh sebab anda dah begitu konsisten, bab kata orang kalau kapal terbang tu dia dah sampai 30,000 meter di atas dari paras laut, maknanya dah stabil. Okey, tinggal anda terus saja usaha anda, mudah-mudahan anda terus berjaya mencapai cita-cita anda. Okay. Ada satu soalan Encik Saiful. Ya, Adakah silakan. imposter syndrome ini satu penyakit atau dia mainan perasaan diri sendiri je? Okey, kalau anda lihat pada penerangan tadi dia ada peringkat apa dia panggil mild, moderate dan severe. Peringkat mild ni peringkat yang ringan. Peringkat yang ringan ni kita boleh rawat serta-merta dengan atas kesedaran diri sendirilah bahawa ia tak elok untuk diteruskan. Yang media moderate ni pula kita risau kalau moderate ni diteruskan dia pergi ke severe. Severe maknanya dah berat. Okey, jadi saya sarankan kalau anda ingin mengetahuinya, eloklah berjumpa dengan kaunselor ataupun anda boleh pergi ke pakar-pakar ataupun doktor biasa pun boleh. Sebab doktor klinik biasa juga ada kemahiran untuk mengenal pasti anda mengalaminya atau tidak. Okey, sekiranya anda tahap dipanggil severe, maka perlulah dapatkan rawatan. Seperti saya kata tadi, yang boleh mengesahkan ia satu penyakit atau tidak adalah pakar sahaja. Maka daripada apa yang saya terangkan tadi, sekurang-kurangnya menjadi satu panduan untuk kita bertindak selepas ini. Okay. Terima kasih Encik Saiful untuk perkongsian kita pagi ini. Sama-sama kita menghidupkan persekitaran yang positif dan ketepikan yang negatif untuk maju terus ke hadapan. Okay, terima kasih kepada penonton yang setia dari awal sehingga akhir ini. Semoga setiap ilmu yang diberikan dapat kita kongsikan kepada orang sekeliling kita. Saya ingatkan semula kepada semua penonton untuk klik link yang diberikan untuk anda punya e-sijil. Okay, terima kasih untuk semua penonton pada hari ini. Terima kasih banyak Encik Saiful Izan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.